Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam pembelajaran kali ini. Cikgu doakan agar kamu semua dalam keadaan sihat. Dalam video ini, cikgu akan menerangkan pelajaran tafsir Al-Quran dan hadis. Pada kali ini bertajuk Adab Menerima dan Menyebarkan Berita. Kita melihat potongan ayat Al-Quran daripada Suratul Hujurat ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Sadaqallahul Azim. Artinya, wahai orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa sesuatu berita, maka selidiklah untuk menentukan kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini dengan sebab kejahilan kamu mengenainya, sehingga menjadikan kamu menyesali apa yang kamu telah lakukan. Kita huraikan makna perkataan satu persatu. Yang pertama, Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. In ja'akum, jika datang kepada kamu, fasiq, seorang fasik, binaba'in, membawa sesuatu berita, fatabayyanu, maka selidiklah kebenarannya, tusibu, supaya kamu tidak menimpakannya sesuatu kaum, bijahalah, dengan sebab kejahilan, fatusbihu, sehingga menyebabkan kamu ala ma fa'altum, atas apa yang kamu telah lakukan, nadimin, kamu menyesali. Tafsiran ayat, kita lihat kat sini, adab menerima dan menyebarkan berita. Adab yang pertama adalah memastikan kesahihan sesuatu berita atau perhabaran yang diterima. Menerusi ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada orang-orang yang beriman tentang perlunya memastikan kesahihan sesuatu berita ataupun perhabaran yang telah kita terima. Adab yang kedua adalah tidak menyebarkan berita kepada orang lain tanpa menyelidikinya terlebih dahulu. Perkara ini sangat penting ya anak-anak. Sebelum kita menyebarkan berita kepada orang lain, terlebih dahulu kita perlu memastikan sama ada berita yang kita terima itu adalah berita yang benar ataupun sebaliknya. Jangan terlalu suka untuk menyebarkan berita tanpa kita selidik terlebih dahulu. Yang ketiga, menyelidik dan melakukan sesuatu untuk mendapatkan kepastian terhadap sesuatu perhabaran. Inilah yang dimaksudkan dengan kalimah daripada kalimah ayat yang tadi, fatabayyanu. Dalam ayat tersebut membawa maksud terdapat suruhan untuk menyelidiki atau perlunya kita melakukan sesuatu bagi mendapatkan kepastian terhadap sesuatu perhabaran ataupun berita yang telah kita
perolehi tadi. Apakah pula keburukan menyebarkan berita tanpa diselidiki? Sebagaimana ayat yang tadi, Allah telah mengingatkan pada kita semua bahawa wajib kita semua perlu selidik terlebih dahulu berita atau perhabaran yang kita terima. Apa keburukan kalau kita tidak selidiki terlebih dahulu? Yang pertama, dibimbangi berita yang kita terima tadi merupakan palsu dan fitnah. Yang kedua, boleh menyebabkan timbul pelbagai masalah dan keburukan terhadap pelbagai pihak. Sama ada terhadap individu, sesebuah institusi, kelompok masyarakat dan seumpamanya. Seterusnya yang ketiga, menimbulkan kekeliruan serta kekesalan pada orang yang menyampaikannya. Jika sesuatu perkara buruk terjadi akibat daripada berita yang didengarinya, padahal pada hakikatnya berita tersebut merupakan fitnah atau tidak difahami dengan tepat, dan ini boleh menyebabkan timbulnya kekeliruan. Perkara ini juga akan mengundang rasa kesal, terutamanya pada diri orang yang telah menyampaikan ataupun orang yang telah menyebarkan berita tersebut, kerana tidak melakukan penyelidikan terlebih dahulu sama ada berita itu sahih ataupun sebaliknya. Dan yang keempat, keutuhan sesuatu institusi boleh terhakis dan juga musnah. Pernah juga terjadi semasa zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala baginda mengutuskan Al-Walid bin Aqabah untuk memungut zakat daripada kaum Bani Mustalik. Keutuhan sesuatu institusi seperti keluarga, masyarakat dan seumpamanya boleh terhakis ataupun musnah sama sekali disebabkan oleh berita palsu yang dibawa, yang digembar-gemburkan. Inilah yang dikatakan sebagai fitnah yang wajib dijauhi oleh setiap individu Muslim. Baiklah, ya anak-anak. Dalam dunia moden hari ini, berita-berita palsu lebih mudah dan begitu pantas boleh disebarluaskan. Begitu juga terdapat maklumat yang salah di media-media sosial. Oleh sebab itulah, kita perlu mengambil iktibar daripada maksud ayat 6 surah Al-Hujurat ini untuk dijadikan panduan dan pegangan dalam menentukan sikap dan reaksi kita terhadap berita atau maklumat yang diterima. Justru itulah kita lihat kat sini pengajaran ayat daripada tafsiran ayat 6 suratul Hujurat. Yang pertama, sentiasa berhati-hati dan berwaspada dalam setiap tindakan. Islam mengingatkan umatnya supaya sentiasa berhati-hati dan berwaspada dalam setiap tindakan yang diambil, supaya tidak tersalah langkah yang mana ia boleh mengakibatkan keburukan dan juga kemusnahan. Yang kedua, mengamalkan sikap menyemak sebelum sebar untuk memastikan kesahihan berita yang diterima. Sikap ini amat perlu untuk memastikan supaya berita yang kita terima tu adalah benar-benar sahih, dengan merujuk kepada mereka yang arif dalam sesuatu bidang ataupun mendapatkan maklumat daripada sumber yang sebenar untuk memastikan kesahihan berita tersebut. Pengajaran seterusnya yang ketiga. Fitnah, mengadu domba dan seumpamanya adalah berdosa besar.
Perbuatan menabur fitnah, mengadu domba dan seumpamanya merupakan perbuatan yang amat terkutuk dan berdosa besar kerana kesannya amat dahsyat yang boleh merosakkan perpaduan serta keharmonian hidup. Pengajaran yang keempat, bertaubat dan memohon maaf jika tersilap perlakuan. Wajib bertaubat kepada Allah sekiranya tindakan yang kita lakukan mengakibatkan kesan buruk kepada orang lain. Di samping, kita juga perlu memohon maaf terhadap mereka-mereka yang terlibat di atas kesilapan yang telah kita lakukan. Dan akhir sekali, perbuatan menyebarkan berita palsu serta fitnah dibenci oleh Allah. Perbuatan ini juga adalah tergolong dalam perbuatan fasik. Perbuatan fasik seperti menyebarkan berita palsu, fitnah, mengekalkan dosa-dosa kecil dan sebagainya, dan ia amat dibenci oleh Allah. Ini boleh menyebabkan penyaksian mereka dalam hal-hal keagamaan tidak boleh diterima. Baiklah murid-murid, ini sahaja isi pembelajaran kita pada kali ini. Semoga kamu semua dapat jadikan pengajaran dan iktibar untuk kehidupan kita seharian. Baiklah, kita bertemu lagi dalam pembelajaran akan datang. Doakan agar kamu semua semoga cemerlang di dunia dan di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.